Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Hanisha binti Mat Adam dari SMK Perempuan Teacher Methodist Taiping akan membantu anak-anak pelajar SPM untuk menguasai teknik menjawab soalan pendidikan Islam bahagian Sirah dan Tamadun Islam. InsyaAllah hari ini Ustazah akan membincangkan tajuk keunggulan tokoh Islam. Anak-anak pelajar sekalian, di bawah topik ini kita ada 3 isi pembelajaran yang penting yang perlu dikuasai. Yang pertama, riwayat hidup tokoh. Yang kedua, sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Dan yang ketiga, iktibar daripada keunggulan tokoh. Para pelajar perlu menguasai ketiga-tiga bahagian ini kerana soalan SPM akan dibina berdasarkan 3 topik ini. Sebelum kita membincangkan isi pembelajaran yang pertama, iaitu riwayat hidup tokoh, marilah terlebih dahulu kita kenali tokoh yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, Hasan Al-Banna. Dan yang ketiga, Ahmad bin Ibrahim. Pembelajaran kita yang pertama ialah riwayat hidup tokoh. Anak-anak pelajar sekalian, di sini Ustazah telah sediakan satu jadual mengenai riwayat hidup tokoh. Hari ini Ustazah tidak ingin membincangkan secara terperinci mengenai riwayat hidup tokoh kerana tumpuan kita ialah untuk membincangkan tentang teknik menjawab soalan di bahagian Sirah dan Tamadun Islam. Apa yang Ustazah ingin pesan ialah kamu perlu lihat kepada perbezaan antara tokoh. Seperti dalam jadual ni, tahap pendidikan di bahagian Salahuddin Al-Ayyubi dengan Hasan Al-Banna tidak ada diberi maklumat tentang tahap pendidikan mereka, tapi hanya ada di bahagian Ahmad bin Ibrahim. Jadi soalan SPM mungkin kalau dia nak tanya tentang tahap pendidikan, mungkin dia hanya tanya untuk Ahmad bin Ibrahim. Baiklah anak-anak pelajar semua, sekarang marilah kita melihat contoh soalan yang berkaitan dengan riwayat hidup tokoh dan cara untuk menjawab soalan tersebut. Di sini Ustazah bagi satu soalan yang berkaitan dengan riwayat hidup tokoh. Soalan ini diambil daripada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Okey, soalannya, nyatakan secara ringkas riwayat hidup tokoh berikut. Yang pertama ataupun A, Salahuddin Al-Ayyubi, B, Ahmad bin Ibrahim. Jadi mari kita lihat bagaimana cara untuk menulis jawapan bagi soalan ini. Cara yang pertama ialah para pelajar boleh buat jadual ataupun kotak. Jadi mesti ada pembuka jawapan. Ini adalah pembuka jawapan. Riwayat hidup tokoh di atas ialah, kita buat kotak seperti ini. Kita tulis nama tokoh. A, Salahuddin Al-Ayyubi. Tokoh yang kedua ialah Ahmad bin Ibrahim. Perkara pertama ialah tentang nama penuh. Nama penuh Salahuddin Al-Ayyubi, Yusuf bin Ayub bin Shazi. Nama penuh Ahmad bin Ibrahim ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Perkara yang kedua ialah tarikh lahir. Tarikh lahir Salahuddin Al-Ayyubi 532 Hijrah. Tarikh lahir Ahmad bin Ibrahim 15 Mei 1916. Tarikh meninggal dunia Salahuddin Al-Ayyubi 589 Hijrah. Tarikh meninggal dunia Ahmad bin Ibrahim ialah 17 April 1999. Jika para pelajar buat kotak macam ni, maklumat ialah mesti selari. Jangan di sini tulis tarikh lahir, di sini tulis tarikh meninggal dunia. Jadi jika dah semuanya betul, jadi pemeriksa akan menanda dengan senang. Contoh, Yusuf bin Ayub bin Shazi, kamu dapat 1 markah. Bahagian Ahmad bin Ibrahim, Ahmad bin Muhammad,
kamu akan dapat 1 markah. Jadi 2 ni dapat 1 markah. Tarikh lahir, sini betul. Sini pun betul, kamu dapat 2 markah. Sini betul, sini betul. Jadi, dia nampak perbezaan. Dapatlah 2/2. Ini adalah contoh yang pertama untuk menjawab soalan berkaitan dengan riwayat hidup. Sekarang mari kita lihat cara yang kedua untuk menjawab soalan tadi, iaitu berkaitan dengan riwayat hidup tokoh Salahuddin Al-Ayyubi dan Ahmad bin Ibrahim. Pelajar juga boleh membuat dalam bentuk poin, dalam bentuk poin seperti ini. Contoh yang pertama ialah Salahuddin Al-Ayyubi, dan kamu jangan lupa tentang pembuka jawapan ni. Riwayat hidup tokoh di atas ialah ni pembuka jawapan. Kita tulis tokoh A Salahuddin Al-Ayyubi, sama seperti tadi, tulis nama penuh dia ialah Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Tarikh lahir ialah pada tahun 532 Hijrah. Kalau betul, pemirsa akan tanda jawapan kamu. Pemirsa akan tanda ni betul, dapatlah 2/2. Ahmad bin Ibrahim B, jangan lupa A dan B ini diselang oleh satu baris supaya jawapan kamu nampak cantik. Nama penuh Ahmad bin Muhammad Ibrahim, betul. Tarikh lahir ialah 15 Mei 1916, betul. Pemeriksa akan bagi kamu 2/2. Itulah kaedah cara untuk menjawab soalan bahagian riwayat hidup. Contoh soalan yang berkaitan dengan riwayat hidup tokoh. Contoh diberinya tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, Hasan Al-Banna. Pilih satu tokoh di atas dan jawab soalan berikut. Jadi di sini para pelajar mesti pilih salah satu, sama ada Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Hasan Al-Banna. Soalan yang pertama, nyatakan jawatan tokoh. Soalan yang kedua, namakan guru tokoh yang tersohor. Okey, bagaimana cara untuk menjawabnya? Jadi Ustazah dah letak satu contoh. Kita tulis dalam bentuk poin ataupun kita nak buat kotak pun boleh. Jika kita memilih Salahuddin Al-Ayyubi, jika calon pilih Salahuddin Al-Ayyubi, tulislah nombor 1. Jawatan Salahuddin Al-Ayyubi ialah pemerintah kerajaan Ayyubiyah. Ini adalah jawatan dia. Yang kedua, soalan apa? Namakan guru tokoh tersohor. Jadi kita namakan guru tokoh iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Guru Salahuddin Al-Ayyubi yang masyhur ialah Ali bin Al-Hasan bin Hibbatullah bin Asyakir Ad-Damsyiki. Jadi, kalau kamu tulis macam ni, kamu dah dapat 2 markah. Okey. Jika kamu memilih Hasan Al-Banna, tengok soalan nombor 1. Nyatakan jawatan tokoh. Okey, jawatan Hasan Al-Banna ialah Mursyid Ikhwanul Muslimin. Guru Hasan Al-Banna yang masyhur ialah Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dan Syekh Muhammad Zuhran. Di sini Ustazah letak 2 nama guru dia, tapi soalan nak 1 sahaja. Jika kamu letak 1 sahaja iaitu Syekh Muhammad Zuhran, dia sudah memadai, sudah dikira memenuhi kehendak soalan. Jadi yang merah ini adalah jawapan, pemirsa akan tanda. Tapi dalam kertas peperiksaan jangan guna dakwat pen merah, salah. Ini hanyalah contoh untuk kamu nampak. Di sini dapat 2/2. Kalau pilih Hasan Al-Banna pun dapat 2/2. Jadi kamu mesti baca soalan dengan berhati-hati. Tengok soalan hanya suruh pilih 1 tokoh. Bila kita dapat soalan, kita tanda dulu 1 sahaja. Jadi kalau jawab 2-2 pun tak salah, tapi takut buang masa. Anak-anak pelajar semua, sekarang mari kita lihat isi pembelajaran yang kedua, iaitu sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Berdasarkan jadual ni, saya telah susun mengikut tokoh. Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Sumbangan dia dalam bidang ketenteraan, keilmuan dan pentadbiran. Hasan Al-Banna, sumbangan dia hasil karya, organisasi, murid yang masyhur, dan Ahmad bin Ibrahim, sumbangan dia hasil karya, bidang kehakiman dan perundangan.
Selepas ini kita akan lihat contoh soalan yang berkaitan dengan sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Ini adalah contoh soalan yang berkaitan dengan sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Soalan ini daripada buku teks, muka surat 184. Soalan nombor 2. Terangkan dua sumbangan tokoh. Maksud dia, dua sumbangan tokoh berikut. Tokoh yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Tokoh yang kedua, Hasan Al-Banna. Tokoh yang ketiga ialah Ahmad bin Ibrahim. Jadi sebelum kamu menjawab soalan ini, kamu tengok dulu kata tugas soalan. Kata tugas soalan ialah terangkan. Jadi kita tengok kata tugas soalan, terangkan, gariskan, terangkan. Kalau terangkan apa yang perlu ada, terangkan apa yang perlu ada ialah isi plus huraian. Tu kena ingat, isi dan huraian. Jadi supaya tak tertinggal, belajar terus tulis. Jumpa saja soalan terangkan, ingat isi dan huraian. Bagaimana cara untuk menulis jawapan? Kamu hanya perlu tulis seperti ini dalam bentuk poin. Tokoh yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Dua sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi ialah, ni ada pembuka jawapan. Pembuka ni mesti tulis. Dua sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi ialah bidang ketenteraan. Ini adalah isi dia, bidang ketenteraan, huraian, bebaskan Baitul Maqdis dari tentera salib. Sumbangannya yang kedua dalam bidang keilmuan. Isi, keilmuan, isi, huraian, mengembalikan semula pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam sistem pendidikan. Tokoh yang kedua ialah Hasan Al-Banna. Kita selang satu baris, kita tulis dua sumbangan Hasan Al-Banna ialah dalam bidang hasil karya, isi, huraian, risalah At-Ta'lim dan Al-Maqsurah. Contoh ni tulis satu pun dah cukup. Tapi di sini Ustaz dah tulis dua. Yang biasa kita ingat ialah Al-Maqsurah. Tulis. Sumbangan Hasan Al-Banna yang kedua ialah dalam bidang organisasi. Contoh ataupun huraian dia, mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Sumbangan yang ketiga, tokoh yang ketiga ialah Ahmad bin Ibrahim. Apa sumbangan Ahmad bin Ibrahim dalam bidang hasil karya? Apa yang dia tulis? Bagi contoh, buku Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Sampai sini pun dah betul, dah cukup. Ataupun Family Law in Malaysia. Bidang yang kedua, sumbangan dia ialah dalam bidang kehakiman. Beliau pernah menjadi hakim Mahkamah Rayuan dan hakim Mahkamah Syariah. Jadi, jawapan ini menepati kehendak soalan tanya terangkan. Jadi, kamu tulis seperti ini. Pemeriksa akan tanda sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Sini dapat dua, sini pun dapat dua. Sama juga yang ni hasil karya betul, organisasi betul, contoh atau huraian betul. Contoh betul, sini dua, sini dua. Sumbangan, hasil karya betul, kehakiman betul, contoh pun betul, huraian pun betul. Jadi dapatlah juga dua, dua. Okey, ini adalah kaedah untuk menjawab soalan bahagian sumbangan. Jadi berhati-hati sila lihat kata tugas terangkan, mesti isi dan huraian. Lihat isi pembelajaran yang ketiga, iaitu iktibar daripada keunggulan tokoh. Di sini Ustaz dah letak 4, 4 iktibar. Jadi kamu boleh baca keempat-empat ini, tapi pada hari ini Ustaz akan baca satu saja sebagai panduan. Kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Kenapa yang kita hendaklah ini berdakwat merah? Sebab dia adalah penting untuk kita tulis apabila kita nak menjawab soalan yang berkaitan dengan iktibar atau pengajaran. Bila soalan yang berkaitan dengan iktibar atau pengajaran, biasanya dia mula dengan terangkan dan jawapan perlu isi dan huraian.
Jadi sebagai ini adalah kata hubung untuk menghuraikan huraian kepada isi. Isi di sini ialah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu. Huraiannya bukti kecintaan terhadap ilmu. Jadi sebagai ini adalah kata hubung. Begitu jugalah dengan isi-isi yang lain ni, seperti kita hendaklah berusaha menjadi insan yang lebih berkualiti supaya berbakti kepada masyarakat dan negara. Apa yang para pelajar perlu ingat di sini ialah apabila jumpa soalan yang berkaitan dengan iktibar dan pengajaran, kamu mesti tulis isi dan huraian. Ini adalah contoh soalan yang berkaitan dengan iktibar. Soalan ini diambil daripada buku teks, soalan nombor 3. Huraikan dua iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh. Bila kamu baca soalan, kamu tandakan ni huraian. Dia perlu isi plus huraian. Bulatkan yang ni, maknanya soalan nak 2. Bagaimana kita nak tulis jawapan? Jawapan kita mesti ada isi dan huraian. Ini adalah contoh jawapan yang Ustazah bagi. Dua iktibar yang boleh diambil dari keunggulan tokoh di atas ialah, ataupun dua iktibar yang boleh diambil dari keunggulan tokoh ialah, ini adalah pembuka jawapan, mesti tulis supaya jawapan kita tu cantik. Kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu, dapat 1 markah. Sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu, dapat 2. Jadi dapat 2/2. Tulis dalam bentuk poin, selang 1 baris. Jawapan yang kedua, kita hendaklah bersifat cekal dalam menyebarkan dakwah. Ini adalah isi, agar masyarakat dapat memahami ajaran Islam yang sebenar. Jadi kita dapat 2/2. Inilah cara untuk menulis jawapan yang betul dan memenuhi kehendak soalan. Mari kita lihat contoh soalan kebat. Soalan ini juga adalah soalan daripada buku teks, soalan nombor 4. Tengok stimulus. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh yang memberikan sumbangan yang besar dalam usaha membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib. Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda dapat memberi sumbangan kepada negara? Bagaimanakah anda? Anda ini ialah seorang murid. Apabila pelajar membaca soalan yang mula dengan bagaimanakah, jawapannya hendaklah berbentuk cara. Okey, contoh jawapan di sini yang Ustazah bagi Yang berwarna merah ini ialah isi, yang berwarna hitam ini adalah huraian ringkas, biru ini adalah huraian lengkap, dan yang hijau ini adalah kesimpulan. Ini adalah salah satu daripada contohlah. Okey, saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh dalam berbagai bidang yang belum pernah diceburi oleh umat Islam. Inilah isi. Isi ini diterima sebab boleh dibuat oleh seorang murid. Okey. Dengan ini saya dapat mencipta pelbagai alat teknologi yang dapat membantu rakyat dan memajukan negara. Huraian ini diterima kerana huraian ini menghuraikan isi. Isi dia pelbagai bidang. Ilmu pelbagai bidang. Daripada dapat ilmu, dia dapat mencipta pelbagai alat. Okey, kesannya. Kesan, negara kita akan dipandang tinggi oleh luar negara. Ini jadi huraian lengkap kepada isi dan huraian ringkas. Kesimpulan, oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjadikan ilmuwan-ilmuwan Islam sebagai pendorong untuk memajukan diri dan negara. Jadi, jawapan ini lengkap. Ada 4 unsur yang perlu. Isi, huraian ringkas, huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi, calon akan dapat 4 mark. Dia akan dapat 4 lah. Pemeriksa akan bagi 4/4. Sebab ada tanda sini, dia ada isi. Sini dia ada huraian ringkas.
Sini dia ada huraian lengkap dan sini dia ada kesimpulan. Ini adalah teknik untuk menjawab soalan hebat. Jadi sebagai pengakhirannya, Ustazah bagi kat kamu 2 soalan pengukuhan. Okey, 2 soalan pengukuhan yang kamu boleh bincangkan dengan ustaz ataupun ustazah kamu. Soalan yang pertama, apakah persediaan yang perlu anda lakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat dan berkualiti? 4 markah. Soalan yang kedua, mengamalkan akhlak yang baik juga satu bentuk dakwah. Huraikan. Okey, sila fikir dan bincangkan jawapan. Dahulu untuk kali ini, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.